ada kitab dia sendiri. Yang ulama yang pasti dia ada anak murid yang mencatat. Dan imam tu sendiri pun ada kitab dia kebiasaannya. Jadi sebab itu mazhab dia tu boleh kekal. Misalnya Imam Syafi'i menyatakan dia datang ke Mesir. Dia datang ke Mesir dan dia dapati bahawa seorang ulama bernama Abu Laith. Seorang ulama di Mesir bernama Abu Laith lebih alim, lebih hebat fiqahnya, kepahamannya daripada Imam Malik. Abu Laith. Jadi itu pandangan Imam Syafi'i. Tapi mazhab Abu Laith tak wujud sekarang. Sebab apa? Sebab anak murid dia, pengikut dia tidak mencatat baik-baik, tidak mengembangkan mazhab Al-Imam Abu Laith rahimahullah ta'ala. Jadi tak apalah. Jadi semua para ulama tu kata dia kata demikian juga Abul Qasim. Abul Qasim ni merujuk kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Abul Qasim ni merujuk kepada Al-Imam Junaid, bapa Qasim. Bapa Qasim ni bukan Nabi Muhammad ni dalam ni. Abu Qasim ni adalah Junaid Al-Baghdadi. Jadi dalam ilmu ni kita ada tiga ilmu. Kalau tauhid kita merujuk kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Kalau fiqah kita ambil mazhab empat ni. Keutamaan kita ialah Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam tasawuf kita merujuk kepada Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu ilmu tasawuf, ambil daripada dia. Ambil daripada Junaid Baghdadi, kemudian baru datanglah Imam Ghazali dan sebagainya. Tapi asasnya ialah Imam Junaid Al-Baghdadi, ya. Ini disebut sebagai contoh saja Hudatul Ummah. Mereka ni adalah petunjuk-petunjuk. Hadi, jamak kepada hadi, pembimbing, petunjuk kepada ummah. Dari sudut nak faham Quran, dari sudut nak faham hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia katakan para ulama ni, baik yang ke-82 dia kata wa fawajibun taqlidu habrin minhum kadza hakal qaumu bi lafzi yufhamu. Maka wajib, fawajibun wajib taklid, ikut habrin yang alim. Habr tu makna dakwat. Dakwat tu makna yang alim lah. Habr yang alim, minhum daripada kalangan mereka. Ikut yang alim daripada kalangan mereka. Jadi sebab itu kita ikut ulama-ulama. Jadi bukan makna kita tak ikut Rasulullah. Bila kita kata mazhab Syafi'i, bukan makna tak ikut Rasulullah. Kita ikut Rasulullah, kita ikut Quran dengan hadis berdasarkan kepahaman Imam Syafi'i. Itu maksud dia. Kalau orang mazhab Maliki, maknanya dia ikut Quran dengan hadis, yang wajibnya ikut Quran dengan hadis, tapi nak mencorak kepahaman tu cara apa? Jadi kalau orang mazhab Malik, dia ikut cara Imam Malik. Macam mana Imam Malik faham Quran, macam mana Imam Malik faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang mazhab Hanafi, begitu juga orang mazhab Hambali. Mereka ikut Quran dengan sunnah berdasarkan kepahaman para ulama. Jadi bermadhab maknanya ikut Quran dengan sunnah. Jadi kalau ada dakwah kata ikut madhab, maknanya tak ikut Quran, itu tak betul. Tak betul. Kalau kata ikut madhab Syafi'i, tak ikut Quran. Bila Quran kata macam ni, oh tak, kita kata Imam Syafi'i kata macam ni. Bukan mana kita tak mau ikut Quran. Tak, kita bimbang, kita tak faham ayat Quran tu maksud apa. Barangkali ada makna yang lain. Barangkali ada ayat yang mengkhususkan ayat Quran tersebut. Jadi sebab itu bila kita ambil ulama, dia dah kaji, siap lah. Dia dah kaji setiap ayat tu apa maksud dia, apa yang nak membatalkan ayat ni, menasahkan ayat ni, semua dia siap dah kajian dia. Jadi sebab itu lebih selamat kita ikut kepahaman para ulama daripada ikut kepahaman otak kepala kita sendiri. Jadi sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala kata fas'alu ahla dzikri, ikutlah ahli zikir, tanyalah ahli zikir. Misalnya kalau dalam bahasa Inggeris, kamu belajar bahasa Inggeris, kamu dah pass level 6, kamu buat satu ayat, he eats a cat. Boleh? Tak apalah, he eats. Kamu buat ayat, baik tunjuk kau ustaz kata ayat ni salah ni. Pasal apa salah? Pasal he tu mufrad singular, eats tu ada s, tak boleh. Mufrad dengan mufrad. Tak boleh, ayat ni salah ni. Patutnya he eat, tak ada s. Kalau they eats, baru ada s. They tu kan jamak kan, plural kan. Tak boleh, ayat ni salah. Siapa kata? Ustaz kata. Ustaz bahasa Arab. Tapi kamu pergi rujuk pada cikgu bahasa Inggeris. Saya mengaji bahasa Inggeris lama dah. Cikgu bahasa Inggeris kata ayat saya betul, he eats. Tapi ustaz kata betul. Kamu nak ikut ustaz kan, ikut cikgu bahasa Inggeris kah? Ha? Kena ikut cikgu bahasa Inggeris. Sebab dia ahli zikir, dia yang faham. Jangan ikut ustaz. Tak boleh. Sebab dia ada bidang-bidang dia. Tapi kalau mari bahasa Arab,
Cikgu saya kata baru belajar bahasa Arab, baru ikut kelas bahasa Arab sebulan 2 bulan. Dia kata ayat kamu salah ni. Tapi kamu rujuk pada ustaz bahasa Arab, ustaz kata betul ya ni. Kamu tak ada ikut cikgu saya ni tu, kamu kena ikut ustaz. Sebab ustaz dah mengaji 10 tahun lah. Dia ada kepahaman dia tu kan, kepahaman ahli dia tu. Matematik, jangan tanya cikgu bahasa Inggeris, kena tanya cikgu bahasa matematik. Kimia, kena tanya cikgu kimia, guru kimia kita, pensyarah kimia kita. Jangan tanya ustaz bahasa Arab. Dia ada ni. Jadi ada Quran dengan sunnah ni kena tanya ahli dia, iaitu ahli dia Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain, Imam Sayyuti dan sebagainya. Contoh para ulama itu, ya. Jadi kalau kita nak kaji para ulama, masya-Allah, boleh kita rujuk dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala ni tengok kehebatan para ulama, kesungguhan para ulama, ya. Bagaimana mereka, sejarah mereka, dia ada kata-kata hikmat mereka, apa kelebihan mereka, apa cerita-cerita yang ada pada mereka. Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi tulis Siyar A'lamin Nubala, sirah-sirah perjalanan model-model yang mulia, A'lam An-Nubala, disebut para ulama lah. Siyar A'lamin Nubala susunan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Jadi wajib kita ikut salah seorang daripada mereka ini. Ya. Cuma kalau kita rasa mazhab tu payah sikit, ada satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i barangkali kita kata payah, kita nak ikut, tak ada masalah. Kita boleh cari pandangan lain pula, pendapat lain. Bukan makna kita tak boleh keluar dari mazhab Syafi'i, tak boleh keluar. Sebab itu dalam kita nak pergi buat haji pun, muzakarah fatwa kebangsaan, muzakarah haji pun kita boleh keluar ikut mazhab Hanafi dalam bab batal wuduk. Sebab batal wuduk dalam mazhab Syafi'i sentuh je batal wuduk lah. Jadi bila tawaf ifadah, tawaf wada' kata orang tengah sesak tu, lelaki pula dia bukan tutup semua, dia pakaian dia tinggal kain selai tu je kan, kain selai tu je. Jadi bila keadaan dia tu badan kita terdedah, bila terdedah tu sentuh, yang sentuh tu pula perempuan batal wuduk, baru boleh sentuh pusingan, kena pergi turun pula ambil wuduk, batal balik sambung, baru habis 2 pusingan batal pula sebab sentuh. Jadi ketika itu pandangan dalam mazhab Syafi'i itu jadi susah sikit. Bila jadi susah sikit, ada lagi satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu dia kata tak batal. Imam Nawawi sebut satu pandangan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, sentuh lagi perempuan ni tak batal. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi dia kata tak batal langsung, sentuh tak batal. Jadi kita nak ambil keselesaan kita. Dalam keadaan biasa kita kira batal lah, senang. Tapi bila kita nak pergi tawaf tu kita rasa susah, kita boleh ada pilihan, ada alternatif. Ya, alternatif. Begitu ya kalau kita pergi duduk di sebuah negara. Misalnya Ustaz mau balik daripada Sarawak baru ni. Bila kita tengok di sana, buat satu program bincang masalah buku fiqh berinteraksi dengan non-muslim. 2 hari bincang buku tu. Jadi soalan, bincang sekejap ya, ceramah 20 minit, soalan 1 jam, 1 jam setengah soalan je. Jadi yang datang bagi tahu soalan, kak saya Kristian, kahwin dah, macam mana saya nak ajak kak saya Islam. Lepas tu saya nak pergi ziarah kak saya, anjing di rumah kak saya. Dia banyak susah tu kan, tak boleh nak ziarah. Lepas tu nak makan sekali ada arak dihidangkan di rumah kak saya ni. Kadang anak tu masuk Islam, mak dia, pak dia masih lagi Kristian, ada arak. Kadang-kadang dia orang apa ni, yang belah babi tu, orang apa, ada rumah panjang bawah tu belah babi. Kita pergi kat batang air. Jadi susah tu. Bila tu kita kata, kalau kita bagi pandangan dalam mazhab Syafi'i, dia tak boleh nak bergaul dengan ibu bapa dia. Dia tak boleh ziarah rumah adik-beradik dia yang belah anjing ni. Dia tak boleh nak duduk makan sekali. Sebab apa? Sebab mereka minum arak, mereka makan babi. Maka kita cari alternatif yang lain. Ada pandangan ulama yang lain. Ini katakan ikhtilafu ummah rahmah. Kata hukama perbezaan di kalangan umat, di kalangan para ulama ni rahmat. Kalau kita boleh berlapang dada, kalau kita tak saling salah menyalahkan, tetapi kita bertoleransi. Tak apalah, kata mazhab ni susah sikit, pandangan ni susah, kita ambil pandangan ni. Jadi dalam babi dalam mazhab Syafi'i najis. Tapi dalam mazhab Malik, Imam Malik kata tak najis, suci. Jadi kalau kita pegang mazhab Imam Malik, kita boleh baliklah rumah mak bapak kita yang Kristian ni, yang belah ni, tak ada masalah apa. Haji datang gesek-gesek gosok kat seluar kita, okey, tak ada masalah. Ya, tak payah sama apa. Cuma sama tu ta'abudi ya.
Samak tu ta'abbudi, itu perintah dari Rasulullah, kita samak lah, bukan kerana najis. Kerana najis. Begitu ya, ada setengah pandangan yang berdasarkan zahir hadis Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami berada di kawasan tanah ahli kitab. Kawasan tanah, kawasan masyarakat ahli kitab. Mereka ni minum arak dan mereka ni masak babi, makan babi. Macam mana kami nak buat dengan bekas mereka ni? Macam mana buat kan? Rasulullah kata, fa illam tajidu ghairah, kalau tak ada bekas lain. Kalau ada, tak usah minum lah. Ni gelas ni dah minum arak, ada lagi belah lain, jangan minum lah, guna gelas lain. Kita balik tu ada kuali masak babi dah, ada kuali yang lain, jangan pakai kuali tu, pakai kuali yang lain. Tapi kalau tak ada cawan yang lain, tak ada gelas yang lain, kita nak minum air teh, kopi dan sebagainya, gelas ni dah minum arak, masih ada arak, ambil macam mana? Farhaduha bil ma', basuhlah ia dengan air. Tuang air sikit, goncang, buat teh lah, minum teh. Farhaduha bil ma'. Begitu juga kalau kuali tu babi, dah goreng daging babi semua, ambil sabun sikit, pak, basuh bila-bila dah, minyak sikit, goreng telur ayam. Farhaduha bil ma'. Kalau tak ada lah, mana ada pandangan yang lain tu. Pandangan tu pula ada hadisnya. Jadi nak mudahkan kita. Sebab itu perbezaan pandangan ni rahmat. Kita toleransi lah, tak apa lah. Kita duduk kat sini tak apa lah, dalam UAE ni tak ada masalah. Makanan halal dan thayyibah tak ada masalah. Pergi Gombak pun tak ada masalah, pergi Kuantan pun tak ada masalah. Bila kita pergi Singapura, apa kita ada masalah. Kita pergi Sarawak, kita ada masalah lah. Sarawak, sebab Sarawak umat Islam sikit. Kita pergi Sabah, kita ada masalah. Kita pergi Filipina, kita akan lagi masalah. Jadi waktu kita nak kenal banyak kan pandangan ulama ni, mereka dah bagi alternatif, pilihan kepada kita macam mana kita nak berinteraksi ni. Dia merujuk dalam buku fiqh berinteraksi dengan non-Muslim untuk bagaimana kita bergaul dengan masyarakat bukan Muslim. Jadi dia ulang sini adalah fawajibun, maka wajib taqlidu habrin minhu, kita ikut alim di kalangan mereka. Jadi kita daripada dulu kita mengaji mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i lah. Dari sampai universiti pun kita akan mengaji mazhab Syafi'i. Itu pun tak habis lagi tu. Tak habis lagi. Lepas tu bila kita dah habis mengaji mazhab Syafi'i, ataupun ada satu masalah kita rasa susah, kita kaji lagi mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, tak apalah, satu-satu masalah tu boleh cari lagi untuk manfaat dakwah kita. Untuk manfaat dakwah kita. Kadza hakal qaumu bi lafzi yuhamu. Demikianlah hikayat satu kaum, satu golongan ulama bi lafzin, dengan lafaz yang difahami. Macam itulah cara faham ya. Kemudian habis dah kita ikut para ulama, kita bermazhab. Kemudian dia kata wa athbitan lil awliya'il karamah wa man nafaha fambidan kalamah. Dan sabitkanlah bagi wali-wali itu al-karamah, karamat. Sabitkan makna ada keramat bagi wali, ada mukjizat bagi rasul, ada keramat bagi wali, ada ma'unah pertolongan, ma'unah bantuan Allah bagi orang yang soleh. Ada ma'unah bantuan Allah tu, bukan ma'unah mula tu tak. Ini ma'unah. Wallahu a'lam. Ma'unah kamu jalan tengok, takut lepas bas ni, lepas lama tu jalan bas tunggu lagi. Oh ni ma'unah ni. Kan naik bas tu, alhamdulillah ni ma'unah bantuan daripada Allah ni. Naik saham sikit. Ada ma'unah. Kalau hebat lagi ni keramat ni. Bas tunggu tu. Bas tak bergerak selagi mana anak tak masuk dalam bas ni, bas tak bergerak. Keramat tu. Wallahu a'lam tu kan. Jadi kita nak isbatkan keramat tu bagi para wali tu adanya ya. Jadi kita boleh baca kita sejarah-sejarah para ulama ya. Kadang-kadang keramat ni dia banyak jenis. Misalnya mukjizat Nabi kadang-kadang hissi, kadang-kadang maknawi ya. Yang hissi itu tak nampak lah sekarang. Ya Rasulullah ni cakap dengan batu, itu hissi ya, tak nampak lah. Sahabat je nampak. Yang pelepah tamar tu, batang tamar tu menangis ya. Sebab Rasulullah dah ada mimbar, Rasulullah tinggalkan dia, tu hissi, maknanya nampak dengan mata kepala di kalangan para sahabat. Tapi ada mukjizat yang kekal, itu mukjizat manawi, Quran. Maka karamat pun macam tu ya, karamat yang nampak. Ada buku di atas library kita tu ada Jami' Karamatil Awliya, himpunan keramat wali-wali. Atau mungkin ada cerita 1001 cerita wali ya.
Itu cerita-cerita wali tu. Zunnun al-Misri, cerita dia naik kapal. Bila naik kapal tu nak tenggelam, orang nak buang barang. Bila nak buang barang, nak tenggelam lagi, kena buang lagi. Orang tengok dia ni tak ada siapa ni, lekeh ni bukan orang VIP ni, kan? Kata nak buang dia. Dia tak mau, dia buang aku turun sendiri. Dia pun turun jalan ayam tu, tengah laut tu. Jalan, kan? Baru nampak ni wali Allah. Try tengoklah. Macam bismillah. Kalau yakin macam bismillah tak tenggelam tu, pergi kat sungai tu, pijak tengok. Pergi gomba tu tengok sungai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, tenggelam ni bismillah. Tak idea gini balik tu. Balik zikir tu. Minggu depan datang try bismillah. Biasa tak idea. Dia bila kita darurat tu, barulah Allah Taala akan zahirkan ya. Kita dalam keadaan terdesak, kita sungguh-sungguh mengharapkan Allah. Kalau nak test gitu tak idea ya. Ini karamah, boleh baca cerita para wali untuk kita melihat keramat. Itu juga ada keramat yang maknawi. Misalnya kita melihat para ulama, misalnya Imam Malik, Imam Malik, dia tak nampak lah cerita-cerita hebat dia terbang atas angin dan sebagainya, tak nampak. Tapi karamah dia ialah kitab dia digunakan sampai hari ini, walaupun dah 1000 tahun dah, masih lagi digunakan. Menjadi rujukan Al-Muwatta. Mana ada orang boleh karang lah kitab macam kitab Al-Muwatta Imam Malik tu. Dan bahkan dalam mazhab Maliki pun rujuk, semua rujuk Muwatta. Berapa ribu para ulama rujuk Muwatta. Kitab Imam Syafi'i Al-Um. Kita tak baca kitab tu. Kita nak baca payah faham tu. Kan? Kami meriwayatkan haddatsana. Orang tak baca lah kitab tu. Yang nak baca pun orang buat master, buat PhD dalam mazhab Syafi'i, barangkali dia akan rujuk kitab Tapi kalau nak mengaji mazhab Syafi'i, orang tak rujuk kitab Sebab kitab tu tinggi sangat. Ada seorang hamba Allah, dia nak mengaji di Azhar, di Masjid Azhar di Mesir. Jumpa syekh tu umur 50-60. Dia kata, "Syekh, nak urid an ta'allam. Saya nak belajar dengan syekh." Kitab apa syekh tanya? "Urid an ta'allama kitaban Saya nak belajar kitab Imam Syafi'i. Syekh ni kata, "Aku pun baca takbir lagi. Aku pun mengaji takbir kitab tu." Dia kata, "Nak baca dengan aku, nak boleh tak aku mengaji takbir lagi?" Baik, kitab lain tu. Tapi kitab lain kita Allah sikit. Tapi mazhab Syafi'i itu kitab lain. Dia tak baca kitab untuk mengaji, tak baca. Itu kitab rujukan. Jadi kita ada kitab maraji' bagi. Kitab maraji' itu kitab rujukan, itu orang tak talaqi itu. Kitab tu rujuk. Ada masalah gitu. Kitab Majmu' Imam Nawawi itu tak talaqi, itu baca sendiri je. Ada masalah rujuk. Kita nak talaqi ni kita kecil-kecil ya. Sikit-sikit je panggil cara dia Kitab obat rujukan je. Tapi itu karamat dia, karamat para ulama tu. Tapi ada juga macam Imam Syafi'i, sikit-sikit karamat dia dia baca Quran bulan biasa sehari sekali khatam. Bulan mana sebulan 30 kali. Bulan Ramadan sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali, mana bulan Ramadan 60 kali khatam. Macam mana dia baca tu? Kalau kita tak baca pun kita alih muka surat je. Duduk saja lepas semua surat alih muka surat. Lain. Lagi petang lepas masa alih pula. Kan? 30 hari dia buat itu. Kan? Ana alhamdulillah dah boleh khatam Al-Quran ni. Alih muka surat tu je. Kan? Maka bayangkan Imam Syafi'i itu pagi itu sehari itu habis. Kalau Quran hari ni 6 hati muka surat tu habis. Petang pula habis 6 hati muka surat tu. Kita tak payah baca, alih muka surat tu je. Barangkali habis pagi tu, petang tu tak larat ulang lah. Petih lah, tak larat dah. Nak suruh buat macam tu je tak mampu lah. Jadi karamah, keramat, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada para ulama ya. Wa athbitan lil awliya'il karamah. Sabitkan bagi para wali itu karamah. Wa man nafaha fambidan kalamah. Sesiapa yang menafikan keramat, tak ada keramat bagi para wali itu fambidan kalamah, maka tolaklah perkataannya itu. Yang ada di kalangan ulama-ulama ya, yang menolak. Sebab apa? Sebab apa dia kata tak ada keramat? Sebab dia takut berlaku kesamaran di antara keramat dengan mukjizat. Dibimbang tu je. Ini apa? Jadi ada munasabah juga. Sebab takut ada orang mendakwa perkara pelik, mana dia akan bawa satu pahaman yang tak betul, dia buat perkara yang pelik ni. Jadi dia tak marah ni para ulama ni yang kata tak ada keramat. Supaya apa? Supaya perkara pelik tu hanya untuk Rasulullah je.
Untuk Nabi-Nabi, untuk Rasul. Untuk kita, untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang lain buat perkara pelik tu, kita tak mau pakai lah. Sebab apa? Sebab takut orang terpedaya dengan perkara pelik tersebut. Misalnya kalau kita lihat orang yang nak pedayakan kita ni, kadang-kadang dia tanya aja. Kita ya, dia akan sebut itu. Misalnya kita ada sakit sikit. Dia tak diagnose pada kita pun. Tapi dia teka. Dulu pernah masuk hutan tak? Kita kata, ya, saya pernah masuk hutan tu. Kan? Okay. Dia akan teruskan soalan lagi. Pernah ada ambil barang dalam hutan tu? Ada jugalah ambil barang tu. Hutan belum ke, hutan mana-mana ke, taman negara ke. Itulah dia kata, ambil barang tu yang kena penyakit ni. Lama dah, saya ambil barang tu 10 tahun dah. Ya, 10 tahun barang tu, benda tu dia tunggu entah balik dulu. Baru dia kacau. Dia boleh ponai. Dia boleh buat tu. Jadi kita dapat, hebat ni, ustaz ni hebat. Dia boleh tahu ana masuk hutan tak masuk hutan, tahu ana ambil barang kan tak ambil barang. Wah, dia tanya je. Kalau kita tanya entah pernah masuk hutan tak, dia kata tak. Kita kata tak, dia tak akan tanya dah soalan nanti suruh. Dia kan suruh. Cara dia nak tipu kita, dia nak trick kita. Kadang-kadang kita yang terpelajar ni pun tertipu, apatah lagi yang tak terpelajar. Lagi mudah ditipu, tipah tertipu. Jadi sebab itu sebahagian para ulama tu dia menafikan karamah. Tapi dalam i'tiqad kita, kita menisbatkan karamah ni. Maka Syekh Ibrahim Laqani ni kata, kalau ada orang yang menafikan, kita tolak perkataan tu, kita tolak. Mana i'tiqad kita ada karamah. Kemudian baik 84, wa indana anna ad-du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'da yusma'u. Dan di sisi kita mazhab ahli sunnah wal jamaah, anna ad-du'a, bahawa sesungguhnya doa itu yanfa'u, memberi manfaat. Doa itu memberi manfaat. Memberi manfaat ni maksudnya kalau kita minta kepada Allah, kan dalam hadis kata la yuraddul qada'u illa bid-du'a. Tidak ditolak qada itu melainkan dengan doa. Ya, tidak ditolak qada itu melainkan dengan doa. Apa yang Allah Taala tentukan. Jadi ada qada mubram, ada qada muallaq. Yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Yang berubah ni kalau kita doa, ubah juga. Kan? Jadi kita buat rayuan, tak dapat, buat rayuan. Tak dapat, buat lagi rayuan. Biasa akan dapatlah. Jadi kita minta doa tu. Jadi doa tu memberi manfaat. Beda tak kalau kita minta ampun kepada seseorang, ya Allah ampunkanlah bapa saya, ya Allah, dia akan memberi manfaat juga. Untuk kita pun boleh, kita minta kepada Allah untuk orang lain pun boleh juga. Jadi doa itu memberi manfaat. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Kama minal qur'ani wa'da yusma'u, sebagaimana daripada Quran, wa'dan, janji baik. Sebagaimana janji baik itu yusma'u, didengari. Kita dengar, mana kita baca, kita dengar. Allah Ta'ala akan kabulkan doa kita. Misalnya sebut aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Perbanyakkanlah sehampir-hampir seorang hamba dengan Tuhannya ketika mana dia sujud, ya. Ketika mana dia sujud, maka perbanyakkan doa ketika sujud itu. Hampir-hampir doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis, ya. Itu dalam Quran. Tapi syarat dia adalah syarat dia. Syarat dia kenapa doa ni diterima, kenapa doa ni tak diterima. Ya. Ini boleh baca dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa Allah Ta'ala makbulkan doa, hikam yang ke-6 ataupun hikam yang ke-7. Kenapa doa tu kadang-kadang syarat tak cukup. Jadi tak dia kabulkan doa tu, walaupun Allah Ta'ala janji nak terima, tapi kalau syarat tak cukup, tak ada. Misalnya Allah Ta'ala tolak doa Nabi Nuh. Tolak doa ni sebab syarat tak cukup. Doa Nabi Nuh minta Allah Ta'ala selamatkan anak dia. Minta selamatkan anak dia. Dan Allah Ta'ala janjilah. Nabi Nuh tuntut janji Allah Ta'ala tu dalam Quran. Nabi Nuh tuntut. Tapi Allah Ta'ala jawab balik bahawa tak cukup syarat tu. Syarat mana? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan ahli keluarga kamu, sesungguhnya amalannya tidak soleh.
Tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, tak boleh terima, Allah Ta'ala tak boleh terima lah. Ada kaedah. Jadi ada hikam yang ke-6 atau ke-7 daripada hikam Ibnu Atta'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Itu boleh kita rujuk bagaimana kita nak faham kaedah doa tu. Baik. Bikulli 'abdin hafizun wakilu, dan bagi setiap hamba tu, tiap-tiap individu, tiap-tiap hamba itu ada hafizun, ada malaikat yang menjaga, wakilu yang diwakilkan. Ada yang diwakilkan untuk menjaga kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, "Iza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi." Apabila kamu pergi ke tempat tidur kamu, pergi ke tempat tidur kamu, tepuk bantal tu, betul? Tarik kain selimut tu, faqra ayat al-kursi, bacalah ayat kursi. Baca ayat kursi. Falam yazal 'alaika minallahi hafizun, maka akan sentiasa ada daripada Allah kepada kamu seorang penjaga. Seorang penjaga daripada Allah. Falam yazal 'alaika minallahi hafizun, sentiasa ada daripada Allah seorang hafiz, seorang penjaga. Hafiz, seorang penjaga, satu penjaga. Hatta tusbih, hatta tusbih, asbah yusbih, tusbih, hinggalah kamu sampai pagi esok. Mana Allah Ta'ala akan wakilkan seseorang untuk jaga kita. Bila mana kita lena tidur, kita baca ayat kursi. Hadis sahih Bukhari itu, "Iza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi falam yazal 'alaika minallahi hafizun hatta tusbiha." Bila kamu nak tidur, berbaring tu, bacalah ayat kursi, maka sentiasa ada daripada Allah satu penjaga ke atas kamu hingga kamu sampai pagi esok. Dibaca ayat kursi. Ini kata bikulli 'abdin hafizun wakilu, bagi tiap-tiap hamba tu ada hafizun, ada penjaga yang diwakilkan. Seorang sahabat dia beritahu, "Ya Rasulullah, saya tak boleh lena malam tadi." Dalam kitab Azkar Imam Nawawi, "Saya tak boleh lena malam tadi." Pasal apa? Pasal saya kena sengat dengan kala jengking. Maka Rasulullah kata, bila kamu nak lena, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila baca doa tu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ni tak akan mudarat kita. Apa benda tak boleh mudarat, dengan izin daripada Allah. Kita dapat dah bantuan, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu je. Baik, wa katibuna khiratul la yuhmilu, dan ada juga bagi tiap-tiap hamba ni ada katibun, ada malaikat yang duk menulis. Yang menulis, katibun, khirah yang baik, malaikat yang baiklah. La yuhmilu, mereka tidak melalaikan, tidak cuai. Malaikat ni tidak cuai. Tidak cuai, dia sambung lagi, min amrihi syai'an, daripada urusannya. Daripada urusan manusia tu, sesuatu fa'al yang dia lakukan, yang manusia lakukan, sikit pun malaikat tak akan lalai. Tak akan lalai apa yang kita buat, apa yang kita kata, apa yang kita buat, apa yang kita i'tiqad, semua akan tulis. Atau kita tulis nak makan apa, sekali nak lena pukul 11.30, malaikat tulis tu 11.30 nak lena. Jadi apa yang kita kata, apa yang kita buat, apa yang kita i'tiqad, itu akan dicatat oleh malaikat. Dia bukan catat dosa pahala, dicatat apa yang kita buat tu. Segala-galanya akan dicatat. Sebab itu niat tu penting. Niat tu dapat pahala dah. Niat nak besok nak bangun tahajud, tak bangun, dapat dah pahala. Sebab malaikat dah tulis dah, dia berniat nak bangun tahajud. Tak bangun pun, kelas pukul 10, pukul 9 bangun, dia dapat pahala tu. Pahala niat tu kan. Itu sebab tu kena pasal niat. Pasal niat sentiasa Jadi malaikat ni tak lalai. Walau zahir, walaupun kita dalam keadaan lalai, lupa, kita buat benda tu terlupa, kita lupa nak solat, malaikat tulis lah. Kita lupa nak solat, kita tak solat lah. Kita tak solat kan, kita lupa nak solat, tulis. Walaupun benda tu tak berdosa, kita terlupa tu tak berdosa, malaikat tulis juga, dia tak solat. Tak kata malaikat tulis ni hattal anina fil mar, hingga kita duk anin tu, aduh sakit, duk beradui tu, anin tu beradui.
duk beradui tu. Fil marad, dalam sakit. Kan? Dia duk mengeluh lah, mengerang. Ini tu, mengeluh, mengeram, mengadui tu. Dalam sakit malaikat tulis berapa kali tu. Sebab itu cerita kata Imam Ahmad bin Hanbal, bila dia sakit dia duduk diam tak kata apa. Cerita kata Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, dia sakit tak kata apa. Sebab apa? Sebab dia takut duduk mengeluh, mengadui tu, malaikat cantik. Dia duduk diam sampai tahap macam tu. Itu para ulama tu dia pegang sungguh tu. Ya, hatta al-anina fil marad, hingga akan mengadui, mengerang, mengeluh fil marad, dalam sakit pun dicatat oleh malaikat. Kama nukil, sebagaimana yang dinukilkan. Jadi yang kita tengok pun malaikat tulis, yang kita dengar pun malaikat tulis juga. Jadi seorang satu, dia tak kacau kerja lain, kerja tak campur tangan, dia efisien, dia seorang ma yalfizu kama yulfazu, ma yulfazu illa lama min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan sesuatu benda melainkan ada raqib atid. Belah kanan pun raqib atid, belah kiri pun raqib atid. Ada duduk tulis tu, ya. Kemudian baik 87, fahasibin nafsa wa qallilil amala, maka hisablah. Bila ada malaikat duk tulis semua dah dan sebagainya, maka hisablah, muhasabah. Hasabah yuhasibu muhasabah. Hasibkanlah, hisabkanlah jiwa kita, diri kita. Tengok amalan kita banyak mana. Wa qallilil amala, dan kurangkanlah angan-angan. Amal tu makna angan-angan. Jangan panjang sangat. Bukan tak boleh cita-cita, aku 10 tahun lagi aku nak jadi apa. Bukan tak boleh, boleh. Tapi yang 10 tahun pun kita rancang, yang 20 tahun lagi rancang, yang nak mati pun dah rancang lah. Kalau mati, macam mana? Okay lah, tak apalah. Kita rancang hidup, 10 tahun lagi aku isteri seorang, anak 2 orang. 20 tahun lagi bini mesti 4 orang. Rancang lah, tiada panjang kan. Tapi kalau mati syurga ni lah. Nah, itu dah siap dah. Jadi sentiasa rancang. Jadi qalil, kurangkan. Qallala yuqallilu taqlil, kurangkan amal kita, panjang angan-angan kita tu, ya. Muhasabah ini. Farubba man jadda li amrin wa salah. Ada berapa ramai orang yang bersungguh-sungguh bagi sesuatu perkara, dia sampai dapat juga, ya. Farubba man jadda, apa maksud dia ni? Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Sampailah, dapatlah. Kalau dia berusaha sungguh-sungguh, dia istiad jadda tu, istiada, berusaha sungguh-sungguh bagi sesuatu perkara tu, dia akan dapat sampai, ya, dengan izin kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baik 88, wa wajibun imanuna bil mauti, dan wajib iman kita dengan mati. Biasa wajib beriman, ya. Wa yaqbidur ruha rasulul maut, dan mengambil akan roh kita oleh rasul. Rasul tu fa'il kepada yaqbid. Wa yaqbidur ruha maf'ulun bih, mengambil akan roh oleh rasul maut, malaikat maut. Inilah hadis kan, malaikat maut tengok kita macam ada dulang makanan tu kan, malaikat ambil mana tu, ambil semua. Jadi tak kisahlah malaikat masuk dalam rumah ke tak masuk ke, tak ada masalah, ya, tak ada masalah, ya. Wa mayyitun, kemudian wa mayyitun bi amrihi may yuqtal. Kemudian i'tiqad seterusnya, orang yang mati itu adakah mati, kalau mati kena bunuh, adakah mati kena bunuh ataupun ajal dah sampai. Yang ni pun dibicarakan juga. Jadi ada beza di kalangan para ulama, tak apalah, ya. Wa mayyitun, dan mayat tu mati tu bi umrihi, dengan umurnya, mana sampai ajalnya. Dengan umur ni setakat tu je, umur dia 50. Lepas tu mati kena bunuh. Di mana dia mati itu ialah kena bunuh lah, tapi ajal dia sampai dah macam tu. Jadi kita tak payah kata kalau orang tak bunuh tak mati tu. Jadi dia mati itu dengan umur, dengan ajalnya dah sampai. Mayyuk tadi sesiapa yang dibunuh. Cuma yang kena bunuh tu sebab je, tapi memang ajal dah sampai dah, ya.
Wa ghairuha dan lain daripada itu, lain daripada i'tiqad ni batil. Kata Tok Syekh ni batil, la yuqbalu, tak diterima. Makna yang lain daripada ni, maknanya umur dia 51, takdir Allah Ta'ala 51, tapi umur 50 kena tikam, kena tembak, mati. Kalau orang tak tembak, tak tikam tu, dia tak akan mati, dia akan sampai 51. Jadi dia falsafah sikit lah. Mana kita nak tahu hakikatnya kan, Allah Ta'ala takdir kita tak tahu tu. Jadi tak apalah. Jadi benar ni tak perlu kita berbesarkan ya. Mati-matilah ya. Wa fi fanan nafsi ladan nafhi khutilif, dan pada fana musnahnya jiwa ni ladan nafhi, ketika mana ditiup sangkakala itu, ukhtulif, dibedakan, ada perbezaan di kalangan para ulama. Ini pun tak ada masalah ni. Ini tak, i'tiqad ni tak ada tepat sangat ni. Ini sebab tu masuk lain keterangan ni. Wastashara Subki, dan Imam Subki menzahirkan. Ini salah seorang ulama ya, Subki dia lebih khusus dalam bidang usul fiqh. Al-Imam As-Subki, kitab dia adalah Jam'ul Jawami'. Kalau orang mengaji usul fiqh, salah satu kitab mu'tabarnya ialah Jam'ul Jawami'. Subki Imam Subki menzahirkan baqan nafs, baqalah, kekal lah, jiwa tu kekal, alladh urif, sebagaimana yang telah diketahui. Jadi kita jiwa macam tu lah, kekal bentuk jiwa tu. Macam mana wallahu alam, tak tahu. Ajbaz zanab, begitu juga ajbaz zanab. Ajbaz zanab ni nak kata apa? Nak kata DNA pun bukan. Ada satu benda belakang tulang sulbi kita, dia tanya itu kekal tu. Kekal belakang kita. Jadi bila kita mati, tulang semua tu, bila hidup tu ada satu ajbaz zanab di belakang badan kita ni. Ajbaz zanab, yang tu dia kata kekal. Bila ditiup sangkakala tu, mana tumbuh balik lah daripada ajbaz zanab ni. Ya. Karuhi, dan seperti roh, begitu juga ada beza roh ni. Lakin sahaha, akan tetapi mensahihkan oleh Al-Muzani. Imam Muzani kata bila musnah juga semua, roh pun musnah, ajbuz zanab pun musnah. Ada ulama kata tak, ajbuz zanab tak musnah, roh pun tak musnah juga. Tak apalah. Sebab dia kata musnah tak musnah ni, yang kata musnah ni tak mau bagi ada baqa', bagi sifat makhluk. Mana Allah Ta'ala yang baqa', yang lain tu semua musnah dulu, lepas tu baru Allah Ta'ala jadikan sebelah. Tak apalah, ikutlah bersih-bersih tu ya. Waddah, ada mereka menjelaskan, waddah ya. Wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumuhu fadlu lima qad lakhasu. Dan bagi setiap-tiap sesuatu itu halik, setiap satu halik, musnah, semuanya musnah. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, setiap-tiap di atas semua ni semuanya musnah belaka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah zat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya musnah. Qad khassasu, mereka, mana para ulama telah mengkhususkan umumnya. Ada umum tu, semua tu mereka umumkan. Apa benda yang tak musnah tu? Misalnya syurga, ada musnah ke tak musnah syurga tu? Ya. Sebab sebab tu bicara kul ni dia bicara panjang lah kul ni. Misalnya Rasulullah kata kullu bid'atin dalalah tu, adakah kul tu kul umum? Setiap tu adakah umum gitu je, ataupun dia umum yang khusus? Ya, umum yang khusus. Jadi Rasulullah kata kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Tapi sebagai ulama kata bukan semua itu bid'ah yang mazmumah, yang tercela. Dia khususkan kullu bid'atin in bracket mazmumatin dalalah. Ditafsirkan lagi tu. Jadi umum tu dikhususkan lagi. Jadi mengumumkan ni pun kadang-kadang masalah juga. Masalah bila kita terlalu cepat mengumumkan. Yang buat salah tu student UAA seorang je. Semua budak UAA kena. Pelajar UAA tidak berkualiti kan. Yang buat salah tu student UAA yang menembak apa, yang pergi ajaran tadi tu, itu dia besar. Yang apa, memberontak, yang mengamuk di Jabatan Perdana Menteri tu bekas pelajar UAA. Dia tu UAA semua jahat ke? Semua bawa pahaman tu, semua nak jenis tembak orang dan sebagainya. Itu dia umumkan sangat. Yang terima rasuah polis, adalah seorang polis. Dia masuk sahabat, polis menerima rasuah. Jadi ayat tu salah.
Patutnya seorang anggota polis menerima rasuah. Jangan sebut umum. Sebut seorang ya. Kalau dua orang, sebut dua orang. Yang terima rasuah itu dua orang. Sebut dua anggota polis menerima rasuah. Jadi takhsiskan. Jangan umumkan. Jangan umumkan. Ustaz ditangkap khaluat. Seorang ustaz tu, ustaz berkhaluat. Jangan umum. Buatlah seorang ustaz ditangkap khaluat. Tak umum sangat. Khususkan. Spesifikkan benda tu. Jadi umum ni bahaya. Kita mentakmimkan tu kan jadi bahaya. Tak boleh salah tu. Fatlub, maka carilah lima qad lakhasu, apa yang telah ulama-ulama talkhiskan itu. Ada beberapa hadis dan sebagainya, apa benda yang musnah, apa benda yang tak musnah dan sebagainya. Yang ini tidak ada Nabi tu. Baik. Satu lagi tabi, wala takhud fir ruhi idza ma warada nassun min asy-syari'i, lakin janganlah kita masuk bincang dalam fir ruh, dalam masalah roh. Id ma watikana, tidak warid suatu nas daripada syarak. Ma warada, ma tu ma nafi. Id tidak, ketika kerana tidak, ma tu ma tidak warid, tidak datang nassun dari nas min asy-syari', daripada syari'. Tidak ada nas bagaimana masalah roh yang sebenarnya. Ini berdasarkan firman Allah, yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada kamu tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu daripada urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itulah, tak ada panjang sangatlah. Ini masalah roh tu kan. Lakin wujida, akan tetapi didapati, limalikin, bagi Imam Malik bagi Imam Malik, hiya tu roh tu muannas. Roh tu surah, gambaran, bentuk, kal jasad, seperti badan. Tinggi kita 170 cm, roh kita pun tinggi macam tu juga. Badan kita pinggang 40, roh kita pun pinggang dia 40 juga. Dia kata ikut gambar kita. Itu pandangan Imam Malik. Tak apalah, dia lantak bila jenah kan. Yang penting ada roh, dia boleh menyawa sudah. Jadi kita pegang pada nas Quran, takat tu je. Tak perlu dalam-dalam. Cuma nak detailkan, ada kitab Ar-Ruh, karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kitab Ar-Ruh, dia bicara tentang masalah roh je. Apa saja yang berkaitan dengan roh. Tapi masih lagi ada ayat Quran lah, ayat Quran dan juga hadis. Walaupun Allah Ta'ala kata yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, tapi Imam Qayyim atas dasar keilmuan dia tulis kitab tebal juga, dalam 200 muka surat lebih katanya. Masalah Ar-Ruh nama dia. Roh ni begini, roh ni begini, semua ada hadis dia, begini. Ada pandangan ulama'nya begini. Perpindahan roh, dia bicara lah perpindahan roh, sampai dah amalan pahala kepada roh orang mati, semua tu dia bicarakan. Ada sikit-sikit kait dengan roh dia bicarakan. Dan Ar-Ruh, karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Fahasbukan nas bihada sanad, maka memanailah nas dengan sanad. Ni takat tu yang kita bicara. Jangan bicara dalam masalah roh. Jadi kalau nak detail, rujuk kitab Ruh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Cukup setakat tu. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Kita tengoklah kalau ada soalan apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan?
Baik, masalah dia kita nak pegang Tauhid 3 Ibn Taymiyah ke sifat 20 Imam Asy'ari. Kita pegang Tauhid sifat 20 Imam Asy'ari itu yang lebih utama, itu yang dipegang oleh majoriti para ulama. Sifat 20 Imam Asy'ari. Kemudian baru kita tengok Tauhid 3. Boleh juga susun macam tu. Jadi yang sifat 20 yang Tauhid 3 ni hanya ijtihad di kalangan ulama. Seeloknya kita boleh terima dua-dua lah, manhaj saja. Dia bukan akidah, dia manhaj. Kalau tolak sifat 20 pun tak rosak iman. Kalau tolak Tauhid 3 pun tak rosak iman. Jangan tolak akidah je. Jangan tolak akidah. Kita tak mau pakai cara sifat 20 tak apa. Tapi Allah Ta'ala berkuasa tak? Ya, Allah Ta'ala berkuasa. Cuma cara bahagi itu tak mau. Kita tak mau rububiyah, uluhiyah, kita tak mau. Tapi Allah tu Rabb tak? Ya, Allah Ta'ala tu Rabb, Rabbul Alamin. Allah Ta'ala tu uluhiyah, ilah tak? Allah Ta'ala tu ilah, la ilaha illallah. Tapi tak mau pakai rububiyah, tak ada masalah. Itu manhaj je, silibus je, cara ni. Kita tak tolak Quran, kita tolak ijtihad ulama. Jadi kalau kita terima dua-dua senang. Kalau nak tolak dua-dua apa? Anda tak mau pakai Tauhid 3, tak mau pakai sifat 20. Tauhid dari Quran sendiri. Dan Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala dah sebutlah. Inna Allah sami'un alim. Allah Ta'ala maha dengar, maha mengetahui. Senang. Kita tak payah nak pilih. Tak payah nak pilih. Itu cara ijtihad para ulama saja, ya. Ijtihad bagaimana nak memudahkan, ya. Dia boleh ambil, ya, sifat 20 pun tak apa. Mengaji dua-dua senang. Supaya bila kita mengaji dua-dua ni, kita ada masa kita nak gunakan. Lepas tu kita dah sebut, kalau mazhab salaf, dia i'tiqad, senang i'tiqad. Untuk i'tiqad sejahtera, ambil mazhab salaf. Tapi kalau nak berdebat, yang dia kena pakai khalaf. Dia kena pakai cara sifat 20 ni, begini, mantiknya begini. Itu cara nak berdebat dengan etis. Orang tak percaya pada Tuhan. Jadi kita boleh gunakan. Bila kita ada senjata banyak, ilmu banyak, kita boleh gunakan mana-mana, tak ada masalah. Tapi i'tiqad cara Quran lah senang. Cara Quran, jadi ilmu tu kena luaskan, Jadi baca dua-dua aliran, baca. Mungkin ada cara lain pun tak apa juga. Yang penting masih lagi mengisbatkan Allah sebagai Tuhan yang sebenar dan menyatakan sifat-sifat kebesaran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, salah satu syarat sah jual beli adalah dengan melihat barang yang dijual. Ya, salah satu syarat sah jual beli adalah dengan melihat barang yang dijual. Sekarang ada orang mai rumah kita dan minta derma dengan membeli tanah dan mewakafkan tanah itu, sedangkan kita tidak pernah tengok tanah. Kalau guna qaul dhaif boleh, tapi dengan syarat pernah tengok barang yang nak dibeli itu. Jadi boleh tak boleh. Dia yang satunya dia barang tu ada. Kita nak mengesahkan barang tu ada pasti. Sebab tu dia dalam muamalah ni dia tengok kepada maqasid. Dia maqasid. Sebab tu Rasulullah larang bai'ul mulamasah. Jual pegang-pegang je. Duduk dalam bilik gelap pegang. Nak beli kain warna hijau, warna biru kau, warna kuning kau pegang. Kena ambil kain ni lah. Bai'ul mulamasah tak boleh tu. Dia pegang-pegang lah, sebab dia tak tengok dengan jelas. Tapi kalau kita tak tengok tanah tu pun, kita beli rumah, kita tak tengok rumah. Rumah tak siap lagi. Kita tengok plan, lukisan, kita percayalah. Boleh pakai dah tu, boleh terima lah. Ataupun dia buat rumah contoh. Rumah contoh macam tu. Jadi kita tak apa dah tu. Rumah sebenar tak ada lagi. Jadi dia nak tengok maqasid dia berlaku penipuan ataupun tidak. Jadi hadis-hadis yang muamalah ni, dia tengok kepada maqasid syariah dia. Dia nak mengelakkan penipuan, dia nak mengelakkan apa ni, manipulasi dan sebagainya. Itu antara dia. Jadi kalau datang orang minta derma nak beli tanah, nak wakafkan tanah, jadi dia tunjuk tanah tempat sekian, alamat dia sekian. Jadi kita boleh buatnya, walaupun kita tak pernah tengok, kita boleh tengok. Biarlah internet pun boleh rojok satu. Yang kedua, kita boleh rojok jabat tanah. Jabat tanah sekian, tanahnya ada siapa, gini. Jadi bila kita yakin tak akan berlaku penipuan, mana kita bolehlah bagi derma tu untuk dia beli tanah. Bukan kita beli, kita bagi derma, orang tu akan beli. Cuma kita bagi derma dan dapatlah saham wakaf kita tu. Sekaki RM10 ke, sekaki RM20 ke.
dapatlah saham sikit. Sekadar bukan kita beli tanah. Yang beli tanah tu orang tu akan proses beli. Kita hanya memberi derma saja, ya, wakaf. Jelas, insyaAllah. Qada' mu'allaq dengan qada' mubram. Wallahu a'lam. Qada' mubram ni makna tak berubah. Apa yang tak berubah tu wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Itu ya, qada' mu'allaq, dia tergantung, makna dia boleh berubah lagi. Jadi masalah qada' dan qadar ni dia rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Tak tahu. Sebab itu kita tak berhujah dengan qada' qadar Allah kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu saja. Kita nak beramal dengan sunnatullah. Beramal dengan sunnatullah, beramal dengan syariatullah. Allah Ta'ala suruh kita bekerja, wa qul i'malu, bekerjalah. Rasulullah suruh kita usaha. Itu sunnah Allah, itu sunnah Rasulullah, itu syariat Allah. Qada' qadar Allah wallahu a'lam, kita tak tahu. Kan? Kita nak periksa qada' qadar Allah, aku ni berjaya ke tak berjaya, kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala suruh nak kita belajar. Allah Ta'ala suruh nak kita usaha. Allah Ta'ala suruh. Jadi kita buat, Allah Ta'ala suruh tu. Rasulullah suruh tu, usaha. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi kita tak main dengan qada'. Jadi begitu je dengan kita kata ajal maut. Bila nak mati? Dan kalau Allah Ta'ala takdir mati muda, umur 30 mati pun, kalau jaga kesihatan pun mati juga. Ini masalah dia, kita tahu tak kita nak mati umur 30? Kita tak tahu. Kita tak tahu bila kita nak mati. Tapi sunnah Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala, kulu washrabu wala tusrifu, makan, minum, jangan melampaui batas. Mana nak kena jagalah kesihatan kita tu. Makan, sunnah Rasulullah yang macam mana, makan 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Nak jaga kesihatan tu. Ini sunnah Rasulullah. Ini perintah Allah Ta'ala. Yang tu kita nak ikut tu. Yang Allah Ta'ala takdir mati 30 ke umur 7 itu, wallahu a'lam, kita tak tahu. Begitu juga soal jodoh. Soal jodoh kita tak tahu. Kita usahalah. Usaha dapatkan jodoh, berdoa dan sebagainya, mengorak sikit-sikit. Usaha kan. Jodoh usahalah. Usaha kan. Macam mana nak beritahu saya ni single lagi. Kalau berani masuklah. Macam mana gitu, susah tu kan. Itu konsep itu, kena usaha kan, usaha. Apa Allah Ta'ala tentukan? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Ini kata qadar ni dia bergantung dengan ilmu Allah, dia bergantung dengan iradat Allah, dia bergantung dengan qudrat Allah. Tiga ilmu ni, tiga sifat ni. Ilmu Allah, iradat Allah, qudrat Allah. Ini qadar Allah Ta'ala Jadi yang penting kita kena usaha. Jadi barangkali sesuatu qada tu Allah Ta'ala ikat. Dia mati umur 50 kalau tak jaga kesihatan. Tapi kalau dia jaga kesihatan, umurnya 60 tahun. Barangkali itu yang Allah Ta'ala tentu kan. Bukankah ada hadis kata kalau hubung silaturahim boleh panjangkan umur? Barangkali Allah Ta'ala tentukan kalau umur dia 50 kalau dia tak hubungkan silaturahim. Tapi kalau dia hubungkan silaturahim, panjangkan umur dia 70 tahun. Itu kita tahu kan. Jadi sebab itu kita beriman kepada qada dan qadar Allah, tapi gerak kerja kita adalah sunnatullah, syariatullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum lihat aurat saudara susuan? Aurat tak boleh tengok lah. Aurat tak boleh tengok. Aurat siapa pun tak boleh tengok. Cuma aurat dia berbeza lah. Aurat di antara saudara susuan tu tak sama lah. Bila saudara susuan lelaki dengan perempuan, jadi perempuan tak boleh tutup kepala lagi sebab dia bukan aurat dah. Dah saudara susuan. Jadi aurat tu berbeza. Jadi anak angkat dengan mak angkat, aurat dia macam biasalah, kena tutup. Tapi bila anak angkat tu disusukan oleh mak angkat, jadi mak angkat tu naik pangkat jadi mak susu. Bila mak susu dia macam mak kandung. Jadi aurat dia tu ringan lagi.
Jadi mak susu tu nak berkembang ke apa tak ada masalah, sebab mak susu. Jadi aurat tu dia lain lah. Dia aurat tak boleh tengok. Laki dengan laki dia ada aurat dia. Dia tak boleh tengok aurat lelaki, tak boleh tengok lelaki lain. Takkan nak tengok paha tu boleh lagi, tapi nak tengok sawatain tu, dua kemaluan tu kan. Itu tak boleh tu. Dia aurat. Kalau pakai seluar pendek dalam dom kita, bilik kita, tak ada masalah lagi. Pakai seluar pendek tu boleh lagi lah, tak dikira sebagai aurat lagi menurut pandangan Imam Malik kan. Tapi kalau dah keluar tu, nak pergi beli air, nak pergi kedai bawah, kios kat bawah tu, pakai seluar pendek, pakai baju ketat, seluar pendek tu dah tak munasabah dah. Sebab ramai orang kat situ. Kalau dalam bilik kita aja, kompartmen kita tu, okey, munasabah lah kita pakai seluar pendek. Tengok munasabah tu. Dia kalau fellow masuk bilik pun tengok kamu pakai seluar pendek dalam bilik, tak boleh, tak apa ni, tak tutup aurat ni kan. Ini bilik saya. Bilik saya ni kan. Tak biarlah bilik ni lah kan. Tutup pintu. Dia tak mau pakai apa bilik dia, tutup pintu kan, sorang-sorang dia. Jangan kacau kan. Itu bilik dia. Ataupun dia selimut, seluar apa tak pakai, kain betul, selimut je atas tu. Datang buka selimut dah. Apa tak kata orang malu kat orang, aurat tertutup. Aurat tertutup pun ni bilik saya sorang-sorang pun ada aurat pun dah. Itu nak tengok kan. Jadi ada beza aurat kita ada beza Jadi Rasulullah kata yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab ya. Haram dengan sebab susu tu apa yang haram daripada nasab. Jadi nak tambahkan anak adik-beradik tu dengan sebab susu lah. Susu berapa kali? 5 ke 10 kali tu ada beza ulama tu. Ya, saudara susu. Bila saudara susu dia ada adik-beradik susu, dia ada mak susu, dia ada pak susu, dia ada pak saudara susu, mak saudara susu. Semua tu akan dapat. Nenek saudara susu semua akan dapat. Dalam surah Al-Kahfi ayat berapa tengok ni? Allah bagi tahu ada golongan yang menyangka mereka telah berbuat kebaikan sedangkan perbuatan mereka itu sia-sia. Ayat bunyi dia je. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a itu. Ayat apa tu? Siapa soalan? Ada? Tak ada. Nak tengok ayat Arab ni. Jadi lebih kurang lah ni, tak orang pasti sangat sebab nak tengok ayat awalnya dan akhir dia macam mana. Ada orang yang menyangka dia buat baik tapi perbuatannya sia-sia. Barangkali kerana dia tak beriman dengan sebaiknya. Dia tak beriman dengan sebaiknya, jadi amalan dia tu tidak ada pahala lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia gitu ya. Haba mansura, jadi hamba habu-habu yang berterbangan, tak ada pahala bagi dia. Ada orang buat baik barangkali dia tak ikhlas pun tak ada pahala ya. Jadi itu mereka menyangka mereka melakukan kebaikannya, tapi sebenarnya perbuatan mereka itu sia-sia. Jadi ada syarat-syarat lah nak menyebabkan amalan kita itu diterima baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau ada ayat lebih senang sikit lah. Surah Wa'as ayat yang keberapa, tidak tengok awal dan juga hujung ayat tu. Sebab tafsir ni dia kait 104 tengok 104. Ya yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru. Kafirlah. Mereka menyangka mereka melakukan kebaikan sedangkan mereka sesat. Itulah orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Itulah kafir. Jadi orang kafir dia buat charity banyak ya. Charity banyak. Kita nampak baik dah, bagus, dapat penghargaan negara dan sebagainya. Tapi dia kafir kepada Allah. Akhsarina amala, dia rugi lah amalan itu. Tidak ada pahala. Sebab syarat iman tu tidak ada. Ya, sebab itu iman tu yang paling besar sekali. Sebab itu dakwah kita, antara dakwah kita yang paling utama ialah nak ajak orang tauhidkan Allah dulu. Ajak beriman dulu. Beriman. Jadi pas beriman tu dia nak makan babi, makanlah.
Saya nak masuk Islam Ustaz, tapi saya tak boleh tinggal babi. Masuk Islam, nak makan babi, makan lah, lantak lah. Sehari berapa ekor nak makan. Sehari seekor makan lah, sehari seekor lah makan. Dia ikut dia lah. Sebab apa? Sebab makan babi dosa lah. Dosa. Tapi kalau dia syirik kepada Allah, kafir. Dosa kafir tu akan menenggelamkan dosa makan babi tu. Tapi kalau dia ada iman, dosa makan babi tu akan diampunkan oleh Allah. Taubat dan sebagainya. Ini kita nak belajar masuk Islam dulu. Bukan kita redha dia makan babi tak. Bukan kita redha dia kata nak main judi. Bukan kita redha dia main judi tak. Tapi kita nak ajak beriman dulu. Iman dulu. Kalau dia mati pun dia matilah keadaan iman. Ini aulawiyat, keutamaannya. Ini tak penting. Akidah tu, tauhid. Ya, dia jangan letakkan syarat. Syarat dia kena orang masuk Islam. Khatam dulu. Potong tu. Jangan. Masuk Islam, nak potong ni kau sukalah. Tak mau potong tak apa, nak potong tak apa. Kan? Itu keadaannya. Dia kalau di Sarawak, kalau Sarawak kalau masuk Islam nak potong ni, cerita dulu sikit ni. Ni 18 saya. Kalau nak potong dia kira umur setahun 10 ringgit, setahun 10 ringgit. Kalau umur masuk Islam umur 25, nak bersunat dia berkhatan 250 ringgit. Dia kira setahun 10 ringgit. Kalau yang masuk Islam tu umur 50, kos khatan dia 500 ringgit. Dia kira setahun, dah lebih kurang setahun 10 ringgit. Kalau yang masuk Islam tu umur 10 tahun 100 ringgit. Yang masuk Islam tu umur 60, untuk batin masuk Islam 600 ringgit. Itu beza itu. Itu charge perkhidmatan berkhatan di negeri Sarawak, Bumi Kenyalang. Wallahu a'lam. Ada lagi kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah. Baik, alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum.